Kalau awal tadi kita sebut tentang sambutan Hari Belia, dan kalau dibawa ke belakang lagi demografi itu, di peringkat yang lebih awal lagi, kanak-kanak yang bagaimana sepanjang ibu bapa ataupun penjaga menempuhi tempoh PKP ini, bagaimana pembentukan karakter anak-anak ini di rumah. Sebab biasanya mereka di sekolah dan waktu tempoh yang sangat lama untuk mereka berada dalam kediaman di bawah jagaan ibu bapa sendiri. Dalam satu kelaziman yang baru. Kita bersama dengan tetamu kita di studio yang akan membawa perbincangan berkaitan pembinaan karakter anak remaja dalam tempoh PKP ini. Kita bersama dengan Tuan Haji Hairil Anwar Darus yang merupakan perunding Institut Sosial Malaysia ISM, program Neurolinguistik dan Hipnoterapi Klinikal. Terima kasih kerana bersama kami, Tuan. Sama-sama, terima kasih juga atas jemputan. Dan kita perkenalkan sedikit apa yang disebutkan sebagai neurolinguistik dan hipnoterapi, Tuan. Okey, terima kasih. Apabila kita bercakap berkaitan dengan neurolinguistik adalah satu ilmu bagaimana untuk kita menggunakan kemahiran berfikir, bercakap dan bertindak cara orang cemerlang. Ya, jadi kalau kita nak anak kita cemerlang, maka kita kena bercakap, bertindak dan berfikir cara orang lain yang cemerlang membangunkan anak mereka. Okey. Dan hipnoterapi pula adalah kaedah pendekatan untuk kita bagi suggestion kepada anak tersebut agar terbangun karakter yang kita inginkan. Itu yang kita maksudkan neurolinguistik. Okey, dan apa yang disebut sebagai klinikal, jika sang anak itu menghadapi satu isu yang besar, kita sebab pengaruh persekitaran dan sebagainya, maka pada masa itu bila kita sampai ke tahap ia perlu dirawat, maka hipnoterapi ada kaedah secara klinikal untuk membantu mereka. Ini bukan untuk anak-anak yang ada batas dari segi pemikiran, sebenarnya blanket ataupun untuk keseluruhan. Untuk anak-anak. Keseluruhan, termasuklah mereka, termasuklah remaja purba seperti kita. Remaja purba. Kadang-kadang cara kita menyampaikan maklumat, Tuan Haji, kenapa tak kemas bilik? Ya. Direct terlalu, tapi kalau kita mungkin perkataan manipulasi itu mungkin nampak bunyi jahat, tapi cara kita menyusun ayat tersebut, benar, itu juga mungkin barangkali diletakkan dalam NLP. Tapi itu yang kita belajar daripada ibu dan ayah kita dulu. Ya, benar. Jadi bagaimana untuk mengubah supaya dikemas bilik tetapi dirasa tidak dimarah. Benar. Baik, antara rahsia untuk kita mengajak anak kita untuk buat sesuatu seperti mengemas bilik dan sebagainya, antara yang kita boleh buat adalah pertama sekali pilih perkataan yang sesuai dengan jeria dia. Sebab kebiasaannya mereka itu ada 3 jenis saja. Visual, auditory, kinesthetic. So kita pilih perkataan tu. Yang kedua, pakai suara yang rendah apabila pergi bagi cadangan kepada dia untuk buat sesuatu. Bukan jadi Tarzan daripada dapur memberikan arahan. Okey. Itu tahap satu. Itu tahap satu. Itu tahap satu. Yang visualnya bagaimana? Okey. Anak visual, apabila kita nak dekati mereka, kita kena nampakkan diri kita di hadapannya. Okey. Ataupun kita pakai bahasa dia. Dia suka pakai perkataan tengok. Jadi kita pun pergi berkata kepadanya, okey, Along, tengok bilik tu perlu dikemaskan. Boleh tolong kemas? Jadi langkah yang ketiga iaitu kalau boleh suggestion atau cadangan tersebut kita mengajak tersebut dalam bentuk soalan. Kerana bila kita bagi dalam bentuk boleh tolong kemas, dia punya pemikiran tu akan cepat untuk bertindak. Masa itu masih ada anak yang tak nak tidur, kakak kena tukar baju tidur, tak nak, tapi ditukar macam nak pakai baju tidur merah ke baju tidur biru. Benar. Jadi dia kena pakai baju tidur tu. Dia tak ada pilihan. Cuma dia rasa dia ada pilihan, tapi sebenarnya pilihan tu yang dia tak nak sebenarnya. Benar. Jadi sebenarnya lebih kepada psikologi untuk memberikan mereka persepsi bahawa mereka ada pilihan. Sebenarnya memberikan mereka pilihan. Hidup ni bila ada banyak pilihan, itu lebih indah. Dan membiasakan anak untuk membuat pilihan walaupun pilihan itu kita yang nak. Wujudkan juga pilihan. Wujudkan juga pilihan. So hari ini nak belajar matematik, sains atau bahasa Melayu? Kena belajar. Kena belajar. Dan jika pada masa tersebut kita nak kata bahasa Melayu, maka yang bahasa Melayu tu letak ujung,
dan sebut dengan pelan. Contoh, hari ini kita nak belajar sains, matematik, bahasa Melayu. Yang mana satu? Okey. Mungkin sebab minda lebih cepat menangkap Ya, benar. apa yang di hujung sekali. Setuju. Dan dalam masa yang sama, bila kita nak merangsang untuk dia cepat bertindak juga, iaitu kita kena wujudkan apa yang kita sebut tu dekat dalam kotak pemikiran dia, imej-imej yang kita beritahu dalam pemikiran dia, dengan cara kita letakkan dia di sebelah kiri kita. Okey, sebab bila letak sebelah kiri kita macam ni, maka pergerakan anak matanya adalah ke kanan. Okey, bila pergerakan anak mata ke kanan, secara automatik dia akan membina imej-imej baru yang kita nasihatkan kepada dia itu. Okey. Jadi itulah benda yang boleh merangsang dalam keadaan tidak sedar. Apa saja situasi yang ada pada anak. Saya fikir sekarang suami isteri akan letak suami belah kiri. Saya rasa kita kena pergi shopping lepas ni. Jangan salah guna. Jangan salah guna teknik tu. Itu untuk pembinaan ke diri anak-anak. Jangan salah guna. Untuk isteri dia kena PM to P. Tapi betul ya Prof. Tuan Haji, sebab bagaimana cara kita susun perkataan tersebut. Anak-anak terima bagaimana cara tona suara tersebut, dan kalau mereka tak nampak, kalau bilik kita pun bersepah, macam mana nak suruh anak kemas bilik? Sebenar kepimpinan melalui tauladan. Ya, sebenarnya itu yang kita nak bangun dekat anak pada musim PKP ini, ialah yang kena bangunkan diri itu adalah ibu dan ayah dulu. Jadi maknanya bangun-bangun tidur awal, dialah yang kena awal bangun, bukan anak yang kejut anak ibu. Kan? Dan yang kedua adalah kekemasan yang ada itu mesti ditunjukkan dekat dalam bilik sang ibu dan ayah. Jadi barulah boleh kita menjadi petunjuk, penanda aras kepada apa sebab mereka mesti kemas bilik mereka. Dalam kelaziman baru kita sekarang, ibu bapa terpaksa menghadapi situasi di mana mereka berada bersama dengan anak-anak 24 jam sehari. Betul. Kalau dahulunya kita ada peluang pergi ke kerja dan sebagainya, di mana ada sedikit buffer zone. Penjarakan di antara kita dan anak-anak kita. Setuju. Tetapi sekarang ni penjarakan fizikal tu dah tidak ada. Benar. 24 jam bersama dengan anak-anak kita. Apakah teknik-teknik yang boleh kita gunakan untuk mengajar anak kita? Kerana kalau 24 jam bersama dengan anak yang kecil tu, memang masa itu sangat banyak kita rasa. Betul. Tapi akan habis begitu saja kerana banyak aktiviti. Bagaimana untuk kita luangkan masa itu dengan lebih efektif lagi? Benar. Okey, terima kasih. Dalam NLP, dia ada satu cabang ilmu dipanggil neurological level. Yang mana dalam tu dia menggarisbawahikan perkara yang paling mempengaruhi manusia adalah persekitarannya. Jadi, persekitaran anak-anak kita semasa PKP ini adalah ibu dan ayah. Dan kita kena patah balik kepada satu kata-kata yang indah mengatakan bahawa manusia berperangai dengan mereka yang menakluki. Siapa yang menakluki mereka di rumah? Ibu, ayah atau penjaga. Jadi dalam keadaan tersebut, ibu dan ayah kena ambil kesempatan PKP ini untuk membina karakter anak tersebut. Jadi macam mana cara untuk kita membina karakter tersebut? Saya formulakan kepada kepada akronim RAPAT. Okey. Jadi R namanya rapport. Jadi untuk memudahkan dalam situasi yang ada sekarang ni, kebatasan waktu yang ada ni, dekat YouTube tulis dekat YouTube tulis NLP rapport, RAPPORT. Itu okey. Baik, jadi dekat situ dah boleh belajar. Tapi kena tulis NLP. Okey. Yang kedua adalah attitude, iaitu kita kena bina sikap. Sebab dalam pembinaan anak dan remaja, kita kena ASK, kan? Attitude, skill, barulah knowledge. Dalam bahasa Arab disebut al-adabu qabla al-ilmi. Macam tu, ya, adab sebelum ilmu. Jadi maka dalam keadaan tersebut, pembangunan attitude tu macam mana kita nak bangunkan sangat mudah. Sebab manusia ni kita nak bangunkan dia daripada tahu jadi faham. Situasinya satu je, mahu.
Jadi macam mana nak bina mahu dengan attitude dan sikap yang ada tersebut? Jawapannya adalah belajar cara menggali pemikiran anak. Tombol motivasi untuk orang melakukan sesuatu itu ada dua saja. Sama ada syurga atau neraka. Macam tu. Cara paling mudah lah. Sama ada dia akan dihukum ataupun dia nak sesuatu yang lebih baik pada diri dia. Contoh, ada orang berjaya sebab dia nak jadi engineer. Ada orang berjaya tak mau jadi orang susah. Macam itulah mungkin. Jadi tombol tu kita kena faham anak kita tu apa yang menjadi sumber kepada kekuatannya, dan itulah yang kena belajar dalam NLP. Sebab itu ISM dia menyediakan kursus-kursus berkaitan dengan NLP ni dan dijuadahkan kepada orang ramai. Macam tu. Alright. Penting sebenarnya NLP ni dalam Sangat komunikasi. penting. Penggunaan perkataan yang betul ataupun penggunaan perkataan yang salah memberi kesan kepada keputusan yang kita nak. Setuju. Sebab itu ibu dan ayah dia kena ada satu undang-undang pause. Bila anak bercakap saja, okey, detect. Kita kena kesan perkataan apa yang dia pakai. Visual auditory kinesthetic. Jadi bila kita, sebab perkataan yang visual auditory kinesthetic yang keluar daripada mulut dia itu adalah keluar daripada minda separas sedar dia. Jadi bila kita bercakap dengan menggunakan bahasa dia, kita telah berjaya masuk dekat dalam minda separas sedar dia. Dan minda separas sedar itu mempengaruhi 80 hingga 80% kehidupan dia. Barulah kita boleh bangun karakter dia. Jadi dekat situlah yang kita sama-sama kena kuasai perkara tersebut. Baik, kita ucapkan terima kasih Tuan Haji kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Sama-sama. Dan kita ucapkan selamat Hari Raya kepada Tuan Haji. Sama-sama selamat raya sehari kita. Ya, sehari. InsyaAllah. Terima kasih. Tapi kemeriahan itu masih lagi dirasai. Masih juga lagi situasi Yang sekali. penting meraya.